tingkatan 5 kimia. Okey. Hari ni kita nak belajar mengenai kita nak sambung mengenai isomer. Isomer. Sebelum tu saya show dulu kepada kamu. Tadi ada keluar tapi dah tak ada keluar. Drawbot. So nampak tak saya punya presentation? Sebelum tu kita mula dengan Syamil. Bacakan doa dulu Syamil. Dah, Syamil tak ada. It's okay. So, kita tengok kepada Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok kepada subtopik yang seterusnya, iaitu kita sambung ya. Sebab kamu nanti tinggal lagi satu subtopik. Actually saya nak ajar benda ni waktu cuti hari tu 2 minggu. Tapi saya tengok kehadiran kamu pun untuk kelas tambahan tak berapa nak memberangsangkan. So kita kena postpone lah. Waktu sekolah ni baru kita belajar. Kita tengok kepada semua orang. Buka buku teks. Semua orang buka buku teks muka surat 101. Buku teks muka surat 101. 101. 101. So tulis dalam buku nota kamu sekarang 2.4 isomer dan penamaan mengikut IUPAC. 2.4 isomer dan penamaan mengikut IUPAC. So apa yang akan kamu belajar hari ni? Yang pertama kamu akan belajar mengenai isomer, keisomeran mengenai struktur yang melibatkan struktur. Yang kedua kamu membina struktur isomer. Kamu membina isomer. Membina struktur isomer. Dan ketiga, kamu menjelaskan kegunaan setiap siri homolog. So kita pergi ke yang pertama. So nota yang pertama adalah sila tuliskan maksud isomer. Apa itu isomer? So isomer ialah molekul yang mempunyai formula molekul yang sama. Apa maksud formula molekul? Maksudnya dia punya formula kimia dia sama. Kalau dia C2H4, so isomer pun kena C2H4. Tapi apa yang berbeza? Yang berbeza dia adalah formula struktur yang berbeza. Bila formula struktur yang berbeza, ini membawa kepada penamaan pun akan jadi berbeza. So ini akan membuatkan penamaan, naming. Naming tu maksudnya penamaan lah. Penamaan yang berbeza. Isomer, keisomeran kita ada dua. So kamu boleh tulis yang ini. Yang pertama, keisomeran rantai. Keisomeran rantai ini bermaksud isomer mempunyai susunan rantai karbon yang berbeza, iaitu rantai lurus atau rantai bercabang. Ini adalah susunan keisomeran rantai. Keisomeran rantai. Yang kedua adalah keisomeran kedudukan. Kedudukan tu maksudnya dia punya kumpulan berfungsi. Apa itu kumpulan berfungsi? Maksudnya contohnya macam double bond ni. Isomer C4H8. So kamu letakkan double bond ataupun ikatan ganda dua ni, yang pertama pada karbon yang pertama, yang kedua pada karbon yang kedua. So dia ada dua kedudukan, kumpulan ikatan ganda dua yang berbeza. Dua kedudukan yang berbeza.
Okey. Kemudian okey, kemudian okey, kemudian kalau kamu tengok daripada sini, okey. So maksudnya isomer ni ada dua. Sama ada kamu namakan mengikut kepada rantai yang lurus ataupun rantai dia adalah bercabang. Okey. Contoh untuk keisomeran rantai ini, contohnya adalah struktur C4H10. Ini yang kita panggil formula molekul yang sama. Formula molekul. Formula molekul tu maksudnya dia punya persamaan formula kimia dia. So maksudnya yang ini dua-dua dia adalah C4H10. Tak percaya? Kalau tak percaya kamu kira. So kamu kira C dia ada berapa? 1, 2, 3, 4. So C4. Okay. C4. Okay. Kemudian cuba kamu kira H dia berapa? So kamu kira H dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So H dia adalah 10. Okay. H dia adalah 10. Ni cikgu punya tadi. Okay. So maksudnya H dia adalah 10. Okay. So, cuba kamu kira yang ini pula. So, kamu kira yang ini pula. Okay. Kamu kira dia punya H. C. 1, 2, 3, 4. C4. H dia. Cuba kamu kira H pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. H10. Okay. Itu bermaksud isomer ini. Okay. Isomer ini adalah jenis isomer yang mana formula struktur dia sama tapi dia punya kumpulan ataupun dia punya kedudukan formula struktur dia susunan rantai dia adalah berbeza. Formula struktur dia adalah berbeza. Formula struktur dia berbeza. Dua-dua ni formula dia ni sama. Formula kimia dia ni sama tapi yang berbeza dia adalah formula struktur. Tadi cikgu cakap apa? Sekali lagi. Isomer ini bermaksud formula kimia dia sama C4H10 tapi yang berbeza adalah formula struktur. Formula struktur tu maksudnya dia punya kedudukan. Sama ada dia berantai lurus ataupun berantai bercabang. Yang kedua adalah keisomeran kedudukan. Keisomeran kedudukan ini bermaksud kedudukan double bond ataupun kedudukan ikatan ganda dua ini berbeza. Yang pertama dia berada pada karbon nombor 1. Yang kedua dia berada pada karbon nombor 1, 2. Dia berada pada karbon nombor 2. Cikgu, kenapa cikgu tak namakan ini start daripada 1? Tak boleh sebab kalau cikgu namakan ini 1, 2, 3, sama juga. Boleh juga 1, 2 sebab dia jatuh juga pada karbon nombor 2. Kalau cikgu namakan dia daripada kiri pergi ke kanan pun, kanan kepada kiri pun tetap sama. Dia punya kedudukan dia double bond tetap pada karbon nombor 2. Ikatan karbon nombor 2 yang pertama pada karbon yang pertama, yang kedua pada karbon yang kedua. Tapi formula dia tetap sama. Formula kimia dia tetap sama. Kalau kamu tengok C4 1, 2, 3, 4. H 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama H8. Ini pun sama. 1, 2, 3, 4. C4 H 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. H8. So sama tak dia punya formula kimia? Sama. Tapi dia punya struktur dia adalah berbeza. Isomer ini walaupun kalau kamu nampak dia punya struktur dia berbeza tapi sifat kimia dia sama. Sifat kimia dia sama. Sifat kimia yang sama iaitu setiap isomer itu mempunyai kumpulan berfungsi yang sama. Maksudnya kalau dia adalah alkana, dua-dua tu mesti alkana. Kalau dia adalah alkina, so dua-dua itu adalah alkina. So kita tengok kehadiran sikit saja. Kemudian sifat fizik. Sifat fizik
seperti takat lebur dan takat didih adalah berbeza. Dia ikut kepada apa? So semakin banyak cabang, banyak cabang ini, so semakin rendah takat lebur dan takat didih dia. Semakin banyak cabang, semakin rendah takat lebur dan takat didihnya. Secara umumnya bilangan isomer suatu molekul semakin bertambah dengan pertambahan bilangan atom karbon dalam molekul. So kebanyakan dia isomer alkana dia hanya membentuk dia terbentuk daripada isomer rantai je. Kalau alkina dia boleh dalam keadaan rantai dan dia adalah isomer kedudukan. Maksudnya kedudukan apa cikgu? So kamu boleh pindahkan ikatan ganda dua ni sama ada kamu nak letakkan pada karbon nombor 1 ataupun kamu nak letakkan pada karbon nombor 2. So kemudian, bagaimana? Jom kita tengok. Kalau kamu ada handphone, kamu boleh scan QR code dekat sini. Bagaimana dia ajar untuk membina isomer. So dia akan pergi ajar kamu bagaimana nak melukiskan isomer. Aktivitinya lah. So kamu boleh tengok. So dekat sini cikgu nak tunjuk bagaimana langkah-langkah. Kalau kamu nak lukiskan untuk alkana, bagi nak melukiskan untuk alkana, mulakan dengan menyambung atom karbon dalam bentuk lurus dulu. Rantai lurus. Maksud rantai lurus ni maksudnya rantai yang panjang dulu. Barulah kamu buat rantai dia bercabang. Kemudian nak lukiskan isomer untuk alkina ataupun alkuna. So kamu tahu bahawa alkina ada ikatan ganda 2. Alkuna dia ada ikatan ganda 3. So ikatan ganda 2 dan ikatan ganda 3. So mulakan formula struktur rantai lurus, dan lurus yang mana kamu tulis dulu pada kedudukan kedudukan yang pertama dulu, karbon yang pertama. Kemudian kamu baru tukarkan kepada karbon nombor 2 ataupun kedudukan pada karbon nombor 3. Tengok kepada keadaan. So nanti kalau kamu lukiskan, nanti kita akan tengok contoh. So kita tengok penamaan pula. Yang tadi cikgu kata dia ada cabang-cabang kan? Bercabang-cabang itulah yang kita panggil dia sebagai alkil, iaitu kumpulan alkil. Kalau cabang dia adalah satu cabang dia, CH3. So namanya metil. Tapi kalau cabang dia ada 2 karbon, so C2H5 namanya etil. Kalau 3 propil. Tengok keadaan. Tapi kebanyakan contohnya macam ini. Ini. Kamu nampak tak ada cabang? So ada berapa C? Ada 1 C. So maksudnya dia punya cabang dia adalah metil. Metil. Cabang dia adalah metil. Jangan risau, kita akan tengok nanti contoh. Kemudian dia kata, nama induk menunjukkan bilangan karbon yang terpanjang. Lepas itu, kamu tengok kepada karbon yang terpanjang. So, kalau kamu tengok yang rantai yang lurus ni, berapakah bilangan karbon yang terpanjang? 1, 2, 3, 4. So, kalau kamu nampak ini adalah alkana. So, itu bermaksud alkana dia ada 4 karbon, that is a butana. Kemudian, dia ada cabang tak? Dia tak ada cabang. Kamu tengok yang rantai yang bercabang pula. Rantai yang bercabang, bilangan, kamu kena tengok, perhatikan betul-betul cikgu cakap kamu tak boleh tidur, tak boleh apa-apa, main handphone ke apa, tak boleh. Kamu tengok fokus apa yang cikgu nak ajar ni. So, tengok berapakah bilangan karbon yang terpanjang. So, ada 1, 2, 3. So, kamu tahu bilangan kalau 3 karbon, that is a propana. Betul? Cikgu dia ada 1 cabang. Cabang ini ingat ya, cikgu nak ingatkan bahawa cabang ini kamu tak boleh tulis di hujung ni. Contohnya kamu nak buat macam ni. Cikgu ini cabang tak? C, saya tulis sini C. H3. Ini bukan cabang. Ini bukan kategori cabang. Ini kategori the longest chain. Ini dah kita panggil, ini adalah rantai yang terpanjang. Kalau dia cabang apabila begini. Kedudukan CH3 itu adalah di antara 2C. Kat mana kedudukan 2C? Kalau kamu tengok, dia berada pada ini karbon, di tengah-tengah. Dia di tengah-tengah. Dia di tengah-tengah. So ini di tengah-tengah sini.
Ini yang kita panggil rantai ataupun bercabang, branch dia. Okay, ini yang kita panggil branch dia, okay, cabang dia. So kena tengok ya, tengok betul-betul ya. Okay. Kemudian, so propana, dia berada pada karbon nombor berapa? Kamu tengok, ini adalah karbon nombor 1, 2, 3. So dia attach pada karbon nombor 2. So karbon nombor 2 ni adalah kedudukan 2, kamu kena buat 2. C dia ada satu je kan, cabang dia, cabang brush dia ada satu je kan. So satu tadi apa kita panggil? Metil. 2 metil. Okay. 2 metil propana. 2 metil propana. So isomer, adakah dia adalah isomer? Ya. Kenapa? Sebab dia punya formula dia adalah sama, C4H10. Tapi, tapi nama ataupun dan struktur dia berbeza. Yang ini struktur ini nama dia butana. Yang struktur ini namanya 2 metil propana. Berbeza tak? Formula kimia sama tak? Ya, sama. Tapi dia punya struktur ataupun penamaan akan jadi berbeza. Okey. Seterusnya, okey. Ini adalah dia punya akhiran. Okay. Contohnya, kalau kamu tengok dia punya karbon yang terpanjang dia adalah semuanya tak ada double bond apa? That is a alkana. So nama dia ana. Okay, kalau alkina, that mean that is have a double bond. Okay, dia ada ikatan ganda dua, iaitu kita panggil dia ina. Okay, alkuna, okay, yang ini double single bond, ini double bond, yang ini triple bond. Triple bond ni maksudnya di ikatan ganda 3. That is a una. Ikatan alkohol pula apabila kita ada perkataan OH. So nama dia adalah ol. Okay. Bagaimana kamu nak menulis? Macam tadi cikgu cakap lah. Okay. Kalau imbuhan, nama induknya kena tulis rapat. Contohnya ana, dia ada 3, propana. Okay. Tuliskan nama, nombor dan nama. Okay. Yang macam mana? Jom kita tengok contoh. Okay, tengok ni. Okay, cikgu bagi contoh ya. Ini yang cikgu namakan tadi. So, yang pertama, tengok betul-betul ya. Okay, cikgu highlight kan. Kita pergi kepada cikgu kata apa? Rantai yang terpanjang. So, rantai yang terpanjang ini ada 3 karbon. So, 3 karbon kamu tahu dia semua adalah single ataupun ikatan tunggal. Ikatan tunggal that is a alkana. So ada berapa karbon dia? Ada 3. So kita tahu ikatan yang panjang namanya propana. Okay, nama dia adalah propana. Kenapa? Ada 3 karbon. Ada double bond? Tak ada, semua ada single bond. So kita panggil dia adalah propana. Okay, kemudian barulah kita tengok dia punya cabang. Okay, kamu tengok cabang yang pertama attach pada karbon nombor 2. Brush yang nombor 2 dia attach juga pada karbon nombor 2. So maksudnya ada 2 kumpulan metil. So ini adalah metil, ini pun adalah metil. So bagaimana kamu nak namakan? Propana kamu dah betul tadi. So metil tu pada karbon nombor berapa? Pada karbon nombor 2. Okey. So oleh sebab itu kamu namakan 2,2 dash di. Cikgu, kenapa di? Sebab dia ada 2 kumpulan metil. Okay, dimetil. 2 dimetil. Ini menunjukkan metil ada 2 pada kedudukan karbon nombor 2. Okey. Kemudian kita tengok. Okey. Hujung dia adalah, ini adalah alkana. So namanya propana. So nama dia adalah 2,2, namakan dulu branch dia dulu ya. 2,2 dimetil propana. 2,2 dimetil propana. Okey, faham? Okey, kemudian kita tengok yang nombor dia. Kalau tak faham, tolong buka mic dan tanya ya. Ini penting ya. Kalau kamu tak tanya sekarang ni, kamu tidak akan faham sampai bila-bila. Okey, so tengok kepada soalan contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua kamu tengok yang pertama cikgu kata apa tadi? Ambil rantai yang terpanjang. Adakah dia ada double bond? Ya, dia ada double bond. Pada karbon nombor berapa? Pada karbon nombor 1. So, ada berapa bilangan karbon? Ada 4. 1, 2, 3, 4. So, kalau 4 namanya but. So, dia adalah kumpulan alkina. So, namanya butina. Adakah dia ada cabang? Ya, dia ada cabang. Pada karbon nombor berapa? Okay, kalau kamu tengok, ini adalah karbon nombor 1, 2 dan 3.
dia attach pada karbon nombor 3. So maksudnya 3. Ini adakah metil, etil? Ada berapa karbon yang bercabang ini? Ada satu sahaja karbon. So satu sahaja karbon kita panggil dia metil. So 3 dash metil butina. Nampak? Dia attach pada karbon nombor 3. So 3 metil. 3 metil. So kamu tengok double bond pada karbon nombor berapa? Double bond pada karbon nombor 1. So sebab itu dinamakan 3 metil but 1 ina. 3 metil but 1 ina. Kenapa kita namakan but 1 ina? Sebab double bond berada pada karbon nombor 1. Jangan risau, kita akan buat soalan nanti. Contoh ini, alkuna. Tengok ini pula. Kita tengok dengan cepat. Tengok yang pertama. Apakah rantai yang terpanjang? Yang ini muka surat apa tadi? 104 ya. Semua buka 104. Yang pertama, kamu tengok rantai yang terpanjang. So rantai yang terpanjang ada 4 karbon. So 4 karbon kita namakan, tengok dia ada double bond, triple bond pada karbon nombor 1 pula tu. So nama dia adalah butuna. Butuna. So ada cabang tak? Ya, ada cabang. Cabang itu pada nombor berapa? Karbon nombor berapa? 1, 2, 3. Pada karbon nombor 3. So 3 metil. Kenapa metil? Sebab branch dia ada satu karbon je. Cabang dia ada satu karbon. So 3 metil. Ini ada berapa tadi? 4. But. Dia kumpulan berfungsi apa? Una. So but. Triple pun pada karbon nombor berapa? Pada karbon nombor 1. So nama dia 3 metil but dash 1 dash una. So kita tengok kepada isomer untuk alkohol. Untuk alkohol kamu tengok yang pertama yang karbon yang terpanjang. Konsep dia sama-sama. Yang pertama tengok yang terpanjang. Yang terpanjang adalah 3. So 3 kamu panggil dia prop. Ada kumpulan berfungsi? Ya. Kumpulan berfungsi OH. So propanol. Tapi belum lagi habis. Adakah dia ada kumpulan metil? Ya. Dia ada kumpulan metil. Pada karbon nombor berapa? 1, 2. Pada karbon nombor 2. So nama dia 2 metil prop. OH kumpulan berfungsi pada karbon nombor berapa? Pada karbon nombor 2. So nama dia 2 metil propan 2 ol. Kenapa 2 ol? Sebab kumpulan OH ini berada pada karbon nombor 2. So 2 metil propan 2 ol. 2 metil propan 2 ol. Harap kamu semua faham. Tak faham tolong bagi tahu saya ya. Saya buat slow dah ni. Kemudian kita nak buat isomer. So kamu kena ingat yang pertama apa tadi cikgu cakap? Yang pertama kamu kena buat yang rantai yang terpanjang. Kedua kamu kena tengok dia punya bilangan karbon. Alkana ke, alkina ke, alkuna ke, alkohol. Kemudian barulah kamu buatkan dia punya branch dia. So jom kita tengok. Dia kata kat sini, lukiskan isomer dan namakan mengikut sistem penamaan. Dia nak IUPAC pada mempunyai 4 dan 5 karbon. Tak apa, sekejap lagi kita akan buat. Ini untuk alkohol. Alkohol. Alkohol tadi, untuk alkohol kita contohnya, tak apalah, kita buat dulu buku kerja. Jom semua orang tengok buku kerja sebelum kita masuk kepada alkohol. Tengok buku kerja muka surat. Tengok muka surat 85. Semua orang tengok buku kerja. Buku kerja muka surat 85. Yang ini dia suruh namakan je. So bila disuruh namakan saja, so kamu namakan muka muka surat 85 buku kerja ya. So yang pertama
Okay, yang pertama kamu namakan, so kamu nampak rantai terpanjang dia ada 4. So 4 nama dia adalah butana. Okay, yang kedua dia punya nama, okay, kamu tengok C, so dia ada cabang dekat sini. So dia ada cabang dekat sini, so kamu tolong namakan dia. Okay, slowly dengan namakan. So pertama tengok rantai yang terpanjang. So rantai terpanjang dan kamu tengok cabang dia. Okay, cabang dia, okay, rantai yang terpanjang adalah pada karbon nombor 2. Okay, pada karbon nombor 2. Dia ada satu kumpulan, so ini adalah alkana. So nama yang terpanjang ni adalah propana. Pada karbon nombor berapa? Pada karbon nombor 2. So 2, ini satu je alkil dia, so 1, so 2 metil propana. So 2 metil propana. Ini bermaksud untuk butana C4H10. Okey. So dia ada bilangan isomer dia ada 2 sahaja. Okey. Yang ketiga, that is a pentana. Okey, pentana dia punya isomer C5H12. So pentana. So untuk pentana, okey, yang pertama cikgu kata lukis yang terpanjang. Okey, ini tengok ya, step pertama. Step pertama, kalau dia suruh sila senaraikan isomer bagi C5H12. So yang pertama sekali, tolong lukiskan. Okay, tolong lukiskan rantai yang terpanjang. Okay, kalau kamu tengok buku kerja kamu, dia dah siap tulis dah. Okay, dia suruh kamu namakan je. Untunglah. Okay, sebab buku kerja saya kat sekolah saya, dia kena nama, apa namanya? Kena lukis. So kita tak apa, kamu buat dalam buku nota kamu pun boleh. Untuk kemahiran kamu, nak memahirkan kamu. Okay, kamu dapat satu formula C5H12. Okay, bagaimana kamu nak melukis dia, melukis ataupun menyenaraikan berapa banyak isomer dia. So pertama kamu lukis yang paling panjang. Okay, the long chain dulu. So C5 1, 2, 3, 4, 5. So ada 5. So bila ada 5 ni H macam kamu punya buku tu. So kalau 5, so nama dia adalah pentana. Okay, oleh sebab ini adalah single bond. Okay, kemudian step yang kedua kamu lukiskan cabang dia. Cikgu nak lukis cabang macam mana? Okay, oleh sebab nak cabang maksudnya C ini kena duduk buatkan cabang dekat mana-mana lah. Okay, contohnya cikgu nak buatkan. Okay, so bila C ni, ingat formula dia mesti sama. So ini baru 4, dia nak C5. So letaklah satu lagi C dekat sini. Cikgu, kenapa cikgu tak letak dekat sini? Okay, kalau cikgu letak dekat sini, dia umpama ini yang long chain. Bukan ini, kan cikgu kata is a between two carbon. That is a between two carbon. Okay, so kita balik. Okay, so buatkan H. Satu, okay, kamu nak tahu bahawa adakah isomer ini adalah, adakah struktur kamu ni adalah isomer untuk C5H12? Kirakan berapa bilangan C? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, C5. Adakah H dia ada 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So 12 kan? Sama tak struktur dia? C5H12? Ya, sama. So maksudnya dia adalah antara isomer dia yang kedua. So macam mana kamu nak namakan? So nak namakan, tolong namakan, tengok dia punya the long chain dulu. Okay, the long chain they have the 4 carbon. So kalau 4 carbon, so that's mean ada 4 carbon, so bermaksud dia adalah but. So dia adalah kumpulan alkana, so butana. Okay, kemudian kamu tengok dia punya kumpulan alkil. Kumpulan alkil dia attach pada karbon nombor 1, 2. Cikgu, kenapa cikgu tak namakan daripada kanan? Kalau cikgu namakan daripada kanan, karbon yang ini dia jatuh nombor 3. 1, 2, 3. Kita nak the lowest number. Kita nak nombor yang paling rendah. So, paling rendah dia adalah nombor 2. So, maksudnya 2 metil butana. 2 metil butana. Okey, siap isomer yang kedua. Okey, isomer yang ketiga, macam dia lukis tu. So,
Bilangan ingat ya, bilangan C mesti 5 juga. So macam mana kamu nak buat? Okay, so contohnya saya nak buat dia C sini, C sini, C sini, C sini satu lagi, C sini satu lagi. Adakah cukup 5? 1, 2, 3, 4, 5. Ya cukup. Adakah H dia 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya cukup 12. Okay, so dia adalah antara isomer. So ini ada satu kumpulan alkil. So ada dua kumpulan alkil. So this is the longest chain. Ini adalah rantai yang terpanjang. So rantai yang terpanjang ni ada berapa C? Ada 3 C. So 3 C that is a propana. Okay, propana. Oleh sebab dia ada dua kumpulan metil, so dia adalah 2. Dia berada pada karbon nombor 2, betul? So 2,2 dimetil propana. 2,2 dimetil. Dimetil ni menunjukkan saya ada dua kumpulan alkil. Dimetil propana. Okey, 2 dimetil propana. Boleh tak buat lagi isomer? Okey, cikgu saya nak buat contoh macam ini, cikgu boleh tak? C, 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 C sini, C sini. Ini isomer ke? Tak. Ini adalah sama dengan ini. Kamu cuma bengkokkan je. Alkil tadi cikgu kata mesti di antara 2 C. Contoh macam ini. Mesti di antara 2 C. Okey, mesti di antara 2 C. Okey. Kemudian, kemudian. Okey, Syamil faham ke? Alia? Faham cikgu. Faham? Okey, cikgu dah slow dah ni. Okey. So kalau cikgu tercepat ke apa ke tolong bagi tahu. So, nama dia tadi 2,2 dimetil propana. Okey, ini muka surat 85 ya. Okey, kita pergi kepada muka surat 86. Okey, muka surat 86. Okey, muka surat 86. Okey, cuba kamu namakan. Okey, cuba kamu namakan sendiri. Okey. Ini adalah kumpulan alkina. Okay, bila dia adalah kumpulan alkina, dia maksudnya dia ada double bond. Okay, bila ada double bond, maksudnya dia boleh jadi isomer rantai ataupun isomer yang apa dia ni? Rantai dengan bercabang. Dia ada dua kan? So ada dua. Okay, sama ada kedudukan. Okay, antara isomer kedudukan ataupun isomer yang bercabang. Okay. Tengok butana, but satu ina. Okay. With satu ina formula yang ini untuk muka surat 86. Okay. So C3H8. Okay, C3H8. Okay, pertama cikgu kata soalan tolong. Dia kata tolong senaraikan isomer untuk formula C3H8. Oh, C3H8 ni alkina. Alkina bermaksud dia ada double bond. Okay, yang pertama, ingat apa yang cikgu cakap. Yang pertama, step pertama, lukis yang terpanjang dulu. So, ada berapa C kat sini? 3. So, 1, 2, 3. So, oleh sebab ini adalah kumpulan alkina, kamu tuliskan dia punya double bond pada karbon nombor 1 dulu. Kemudian barulah kamu lukiskan di mana adakah H dia cukup 8. So, ingat kaki 1C mesti ada 4 kaki. 1C mesti ada 4 kaki. So 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cikgu, apa benda cikgu? Inilah H. So ada berapa H? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cukup? C3H8. Oh, C3H8. Nah, nampak tak apa kesalahan dia? Bukan C3H8. Apa kesalahan buku ni? Nampak dah kesalahan dia. Dia nak butina. So, butina C4. H, tukar ya dalam buku tu ya. Bukan C3H8. Saya pula yang terikut. C4, H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C4H8. Dia salah. C4H8. So that's mean kita buang yang hujung ni, kita buatkan H, C. So barulah H dia cukup. Okay, cuba kamu kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So C4H8.
C4H8. Okay, dah complete. Buku ni salah. Okey, tolong betulkan itu. Saya pelik kenapa C3H8 bukan ke CnH2n. CN2H maksudnya C4H mesti 8. Kalau C3 mesti H dia adalah 6. Okey, next question. Okey, soalan isomer yang kedua. Dah lukis yang terpanjang, kamu pindahkan pula double bond ni. Sebab kita ada isomer kedudukan. So 1, 2, 3, 4. Double bond tadi pada karbon nombor 1 kan? Kamu pindah pada karbon nombor 2 pula. So tengok H dia sama tak 8? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. So adakah H dia 8? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, H dia ada 8. Tapi nama dia, okay, yang ini pula nama tadi, yang ini nama dia adalah but-1-ina. Okay, kenapa 1? Sebab pada karbon nombor 1. Ini pula but pada karbon nombor 2. 2-ina. Okey, dah siap yang itu, buat isomer yang ketiga. So isomer yang ketiga kamu buatkan, okey, kamu buatkan dia punya branch. Apa itu branch? Cabang. So buat dulu, okey, C1, 2, 3. Okey, kamu nak buat cabang, bilangan C ada berapa? Ada 4. So ini baru 3. Nak buat cabang, letakkan satu cabang kat sini. Cikgu kata dia mesti antara 2C. Ini adalah antara soalan SPM ya. Okay, dia suruh kamu lukiskan. Ini saya ajar bagaimana nak lukis. Okay, tolong tulis dalam buku nota kamu. So, ini kamu buat. Okay, so dia ada double bond. So, cikgu nak buat double bond mana? Okay, contohnya saya nak buat dekat sini. Dalam buku teks dia buat dan buku kerja dia buat kat sini. Okay, tak kisah. Okay, kamu nak buat kat sini boleh, kamu buat kat sini. Dia tetap akan sama dia punya nama. Okay, so yang ini kamu ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So tak payah H lah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, adakah H dia cukup? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So H8. C4H8. So yang bagaimana kamu nak menamakan dia? Kamu namakan yang terpanjang dulu. Okay, so nama yang terpanjang dia adalah prop. Okay, dia ada double bond, so propina. Okay, metil pada kumpulan karbon nombor 2. So 2 metil propina. 2 metil propina. 2 metil propina. So ada berapa isomer dia? 1, 2, 3. So ada 3 isomer. Okay, 3 isomer. Okay, so yang ini cikgu dah namakan dan cikgu dah lukiskan bagaimana. So untuk soalan PENT 1-ina, tolong namakan. Kalau boleh dalam buku nota kamu tu, kamu lukiskan. Kamu lukis, jangan tengok buku ni. Kamu lukiskan dulu C5H10, senaraikan macam ni, macam cikgu lukis. Cikgu boleh lukis takkan kamu tak boleh lukis kan? Okay, so kamu lukis dalam buku kamu, tolong tinggalkan ruang untuk C5H10. Jangan tengok buku kerja. Lepas kamu dah lukis, baru kamu follow kepada buku kerja. Lepas tu baru kamu namakan. So ini adalah kerja kamu yang pertama. Okay, yang kedua mengenai alkohol. Okay, untuk alkohol pula, okay, kalau kamu tengok, okay, alkohol, okay, kita boleh tengok dalam buku teks kita. Cikgu memang sangat tekankan, okay, untuk penamaan. Sebab pelajar walaupun dah nak SPM pun, namakan ni pun tak betul lagi. So propanol. Okay, propanol, you look here. So you look here, how many carbon there? So they have a 3 carbon, C3H7OH. So pertama cikgu kata lukiskan yang rantai yang terpanjang. So rantai yang terpanjang ada C3. Okay. H7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cikgu tak kira ini. Tak bolehlah kira. Sebab yang ini functional group dia. So functional group dia that is a OH. So C3OH. Okay. So, kamu tengok rantai yang terpanjang. So, rantai yang terpanjang dia adalah 3. So, kalau 3, alamak, tebelnya. So, kalau 3, okay, kalau 3, ini bermaksud, kalau 3, ini bermaksud propan. So, alkohol berada pada karbon nombor berapa? Functional group dia berada pada karbon nombor 1.
1. Cikgu, boleh tak saya kata dia adalah karbon nombor 3? Tak boleh. Sebab kamu kena ambil the lowest. Ingat dia? The lowest. The lowest maksudnya yang paling rendah. Yang paling rendah. So, propan 1 ol. Sebab kumpulan berfungsi OH pada karbon nombor 1. Kita tengok yang ini. Propan 2 OL. Kenapa? Sebab alkohol dia pada karbon nombor 2. Okay. OH dia adalah pada karbon nombor 2. Okay. Ni karbon nombor 2. Nama dia sama. Okay. Adakah dia punya OH dia bilangan dia sama? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7. C3H7OH. Okay, dah siap. So berapa bilangan isomer dia? Adalah 2. Cikgu, boleh tak saya lukis lain? Saya nak buatkan OH ni pada yang sini. Sama juga macam ini. Kalau kamu contohnya, cikgu saya nak buat macam itu, tambahkan kat hujung. C, saya nak letakkan OH kali kat sini. Boleh tak cikgu? Saya namakanlah propan 3 ol. Tak boleh. Sebab OH ni tetap dia jatuh pada karbon nombor 1. Okay, ingat ya. So butanol. So dia ada 2 sahaja. Okay, 2 ni. So yang ini, yang pertama kamu namakan yang terpanjang butan 1 ol. Sebab OH pada karbon nombor 1. Ini pula kamu letakkan, inilah kita kata kedudukan. Kedudukan itu maksudnya isomer kedudukan, iaitu kumpulan berfungsi dia berada pada karbon yang berbeza. Yang ini karbon nombor 1. Yang ini karbon nombor 2. Okey. Dah buat ni dua-dua, cikgu buat nombor 3? Tak boleh lah. Sebab kalau kamu letak OH kat sini, dia tetap akan jatuh jadi karbon nombor 2 juga. Okey. Sebab cikgu kata apa? Ambil yang paling rendah. Okay, kemudian yang benda yang sama, so kamu buatkan dia branch, okay, ataupun cabang. So yang ini cabang yang pertama, okay, pada kumpulan karbon nombor 2. So sebab itu dia kata 2 metil propan 1 ol. 1 ol ini bermaksud karbon nombor 1 lah. Okay. So 1, 2. So ini adalah karbon nombor 1. Yang ini pula, okay, dinamakan yang terpanjang, tapi OH ni dia letak pada karbon nombor 2. So nama dia yang panjang ada 3. So propan 2 ol. So 2 OH. So 2 metil. So maksudnya kumpulan alkil ni pada karbon nombor 2. So ada berapa isomer dia? Ada 1, 2, 3, 4. Selalu soalan SPM dia akan cakap macam ni. Yang pertama lukiskan. Yang kedua namakan. So kalau ini pun cikgu dah bagi banyak kali. So kalau tak dapat juga, wallahualam. Okay. Ada apa-apa soalan tak? Untuk penamaan. Sangran, any question? Tadi ada 20 budak, 18. Sekarang tinggal 19. 17. So ada apa-apa soalan tak? Najwa? Izzah? Izzah ada masalah tak Izzah? Izzah ada masalah, bagi tahu cikgu. Hamizah hari ni tak ada? Okay, go, ada masalah? So, harapnya tak ada masalah. Sebab senyap je kan? Habis kencing je. Dia nak kencing. Dia nak kencing, pergi bawa dia kencing. Okay, kemudian sekejap ya. Okay. Apa? Tak boleh. Okay ya. So ini adalah kegunaan. Okay, kegunaan untuk siri homolog yang dah kamu belajar. So nanti dalam buku kerja muka surat 86 kamu boleh buatlah, okay, hingga 87. Okay. So ini adalah kegunaan alkana. Okay, yang pertama alkana, okay. Kita tengok one by one.
Okay. Nak buat deterjen dan plastik, okay, gas cecair LNG mengandungi air tanah, okay, sebagai bahan api untuk stesen jana kuasa. Okay, yang ini jana kuasa, yang ini plastik lah. Okay, dan seterusnya adalah butana. Okay, butana kita nak buat pemetik api. Siapa yang ada pemetik api ataupun dapur mudah alih ataupun penghasilan gas LPG. Okay, yang LPG ni yang kita nak masak, tong gas kat rumah tu. Tu adalah nanti pergi ke dapur tak dengan mak, ini gas butana. Okay, gas mana penghasilan gas memasak ni namanya LPG, yang mana dia akan campur dengan propana. Okay, penghasilan gas memasak. Okay, kemudian seterusnya adalah etina. Okay, etina untuk menghasilkan alkohol, penghasilan alkohol iaitu etanol untuk penghasilan alkohol. Daripada mana alkohol hari tu, ingat tak cikgu cakap? Buatkan proses hydration. Hydration tu apa? Tambahkan H2O, kalau tak ingat lah. Okay, kemudian penghasilan PVC dan polistrina. Okay, but 1 triliina untuk membuat tayar beg tungku air panas. Okay. Kegunaan alkohol. So alkohol ini saya buat cakap secara cepat lah sebab tak berapa tu sangat lah. Selalunya kita dalam objective question only. Okay, bahan api. Okay, bahan api ni bersih, bahan api bio, gasohol, sifat alkohol, mudah menyala dan membakar. Okay, yang ini untuk gas bahan api. Okay, kemudian pelarut. Okay, pelarut ni, okay, kamu tahu bahawa alkohol adalah satu organik. Tak organik lah, dia adalah bahan pelarut yang boleh melarutkan cat, lacquer, bahan pencelup, dakwat, bahan kosmetik. Okay. Yang mana sifat alkohol dekat sini tanpa warna, pelarut bagi sebahan organik yang baik, telah campur dengan air dan mudah meruap. Okay. Kemudian bidang pembuatan. Okay. Pembuatan bahan mentah dalam pembuatan cuka, okay, letupan dan polimer, perspek dan gentian. Okay. Sifat alkohol reaktif secara kimia. Produk pharmaceutical, sama tu farmasi lah. Okay. Nak buat antiseptik ke, pelarut organik kan mudah meruap. Okay. Kegunaan ataupun kesan penyalahgunaan alkohol. So kamu tahu ya, okay, kesan penyalahgunaan alkohol maksudnya kamu mabuk lah. Minum secara berlebihan, yang mana dia boleh mabuk. Bila dia mabuk, dia akan melemahkan fungsi otak, okay, dan gerak balas. So pemandu mabuk mengakibatkan kemalangan jalan raya. Okay. Sebab itu kalau kamu dengar orang yang memandu arus, yang pengaliran arus, melawan arus, itu pun salah satu orang mabuk lah. Okay, yang mana lagi satu, dia akan menyebabkan ketagihan, kemurungan. Okay, kalau yang ibu mengandung, kalau dia terlalu drug abuse, so maksudnya dia mabuk, dia banyak minum alkohol, so dia akan menjadikan bayi yang dikandung tu adalah cacat. Okay. Yang keempat, akan menyebabkan sirosis hati. Okay, sirosis hati ni kegagalan fungsi hati. Jantung, gastrik, ulcer, radang, pankreas dan kanser. Okay, kemudian kita tengok kegunaan asid karboksilik. Okay, asid karboksilik ni, okay, so kebanyakannya, okay, contohnya ethanite. Okay, ethanite digunakan untuk bahan pengawet makanan. Okay, dalam mana? Sos cili dan sos tomato. Okay, bahan kimia yang lain untuk menghasilkan pewarna, cat, racun, plastik. Asid methanite, okay, industri getah untuk bekukan latex. Yang ini kita akan belajar bab 4. Okay, asid lemak. Okay, asid lemak untuk buat sabun. Asid karboksilik, okay, nak menghasilkan polimer ataupun polyester. Ini pun bab 4 nanti kita akan belajar. Kita akan buat nylon. Okay, bab 4. Okay. Kemudian kegunaan ester. So kamu tahu ya, ester tu bau wangi. Okay, dan dia mudah meruap. Bau apa cikgu cakap itu? Bau buah-buahan. Okay, bau buah-buahan. Okay, contohnya macam metil butanoat. Itu adalah perisa apple. Contohnya kamu beli shower foam perisa apple. So maksudnya dalam tu ada metil butanoat. Ataupun kamu beli esen vanila. Esen vanila perisa makanan, perisa pisang. Maksudnya dalam tu ada pentil etanoat. Ataupun kamu beli perisa nenas. So dia ada etil butanoat. So kebanyakan ya, contohnya ester etil etanoat digunakan sebagai pelarut sebahan organik, okay, dalam lotion, varnish, kuku, lacquer, gam.
Okey, minyak dan lemak, casein ester terbentuk asid lemak dan glycerol digunakan untuk pembuatan sabun. Yang ini kamu akan belajar bab 5. Okey, polyester ialah polimer. Okey, bab 4 nanti untuk penghasilan fabrik sintetik. Okey. So, sekarang ni, okey, untuk buku kerja, muka surat 87 dan 88 untuk kegunaan, okey, kamu boleh buat sendiri. Tolong buat ya, page 87 dan 88. Okey, sekarang kita nak tengok uji diri 2.4. Uji diri 2.4. Okey, uji diri 2.4 saya tunjukkan yang pertama. Okey, dia suruh lukiskan formula struktur. Okey, so ini adalah kerja kamu. So lukiskan formula struktur. Okey. So sekarang ni cikgu nak, okey, semua orang buat. Okey, semua orang buat soalan nombor 1 dan soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 1. Okey, soalan cikgu bagi masa ya. Nombor 1A. Okey, 1A cikgu nak Alia buat. Okey, 1B cikgu nak Syamir buat. 1C Sengren buat. 1D saya nak Najwa buat. 1E sekarang ya dalam kelas kita ya. 1E saya nak Alia dah. Saya nak Go buat Go. 1F saya nak Zuamin. Zuamin buat. Okey. So soalan nombor 2, namakan. Okey, nama yang pertama X. Ming Jun. Y. Hamizah. Z. Izzah. Okey. B. Nanti kita buat sama-sama. Okey. So take your time. Tolong buatkan untuk saya. Saya bagi masa 2 minit. Saya cakap, kamu pula buat cakap. Okey, cepat. Buat dalam buku nota. Okey, maksudnya bab 2 kita ni dah habis ya. Bab 2 kita dah habis. Okey. Nampak gayanya tak ada siapa yang berbalas. Okey, Syamir dah siap ke Syamir? Sengren dah siap ke belum? Okey, yang pertama. Siapa tadi yang pertama tadi? Dah lupa dah siapa aku letak. Alia. Alia yang pertama kan? A kan? Cuba Alia. Macam mana nak lukis Alia? Cikgu tolong tuliskan untuk Alia. Okey, Alia cuba buatkan yang pertama. Okey, apa Alia? Memula lukis karbon tu 4. 4, 1, 2, 3, 4. Okey. Okey, 4, 1, 2, 3, 4. Okey, kemudian? Ataupun kamu tunjukkanlah gambar kamu. Ada cikgu saya cakap lah. Yelah. Okey. So, yang kedua? Lepas tu kat karbon 2 tu tulis C. C. Lagi? Tapi kat atas kan cikgu boleh. Boleh, atas boleh, bawah boleh. Lepas tu letak 3 lagi cabang dekat C. 3 lagi cabang dekat C. Sini? Bawah kat C yang cikgu tulis tadi tu. Inilah. Okey, lagi? Dah. Lepas tu dekat karbon 3 C lagi. C lagi.
Lepas tu H. 3 H. juga. H juga. Sini. Nama dia apa dalam tu Alia? Dalam buku teks apa nama dia? 2,3 dimetilbutana. 2,3 dimetilbutana. Okey, dah cantik dah ni. Okey, so adakah cukup H dia? Betul tak kamu lukis macam saya? Betul. Betul. So tanya Alia. 2,3 dimetilbutana. TP3 untuk Alia. Okey, so seterusnya. Okey, Syamil. B. Syamil. Terima kasih Alia. Okey, A dah. B. There you go. Okey, Syamil. Apa nama produk kamu Syamil? Produk pula. Apa nama kamu punya nama? 3,4 dimetylpent-1 Ina. Ina. Ana ke Ina? Awet yang mana satu? Ina tu. Oh, Ina, awet yang Ina. Okey. Okey, kemudian nak lukis macam mana? C ada berapa yang terpanjang? Yang terpanjang ada 5. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Good. Kemudian Lepas tu buat cabang dekat C yang ketiga. C ketiga, cabang. Okey, kemudian Dan yang keempat. D, C yang keempat. Okey, apa benda? C. Okey. Okey, C. Okey, tak ya. Mana berwarna ni? Gula. Okey. C. Okey, cantik. Okey, kemudian Double bond dekat C yang pertama tu. double bond pada C yang pertama. So, adakah betul? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. So, ada berapa H ni? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ada H kat sini. 1, 2. Okey. Betul tak macam ini Syamil? Betul. Betul. Okey. So, nombor. Terima kasih Syamil. Tahniah TP3 untuk Syamil. Okey. C. Okey. C siapa tadi? Sengran. Ya ke Sengran? C awak ke? Siapa tadi? Udah lupa. Ingat tak siapa Syamil? Nombor C. Saya pun lupa. Cepatlah mengaku Roma. Sengran. Oi Sengran, kau tak ada kau tidur Aduh, yai. Okey, apa nama yang ketiga yang C tu? C tu apa nama dia? Ke Najwa. Syamil, apa nama nombor C Syamil? 4 metil hex 1 una. 4 dash metil dash 1 una. 1 una. Apa nama? Metil hex. Hex. Okey, hex. 1 una. Okey. So siapa punya ni? Tak mengaku. Okey, so kalau yang macam ini hex. So pilihkan buat yang paling panjang. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 una maksudnya pada karbon nombor 3 ada triple bond. 4 metil maksudnya pada karbon nombor 1, 2, 3, 4. So 4. So CH3 kat sini. Betul ke Syamil? Betul ke? Dia tadi saya mic ada problem. Tak nak kawan? Saya sudah siap. Dah siap? Betul tak? Sama tak macam saya punya? Yang mana? Kamu buat yang C kan? Saya punya C. C. 4 metil hex 1 una. So saya punya karbon nombor 4. Cikgu. Yo. Yang tu D je ke? 4 metil heksana tu. Ini D. Silap. Okay, C. Okay. Sengran. C apa? Apa nama dia? Nama. Bagi saya nama dulu. 3, 4 dimetal heptana. 3, 4 dimetil apa? Heptana. Heptana. Okay. So macam mana lukis? Karbon ada 6. Heptana ke heksana? Heptana.
Have ada 6 ke karbon? Oh, 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, and then And then yaitu CH3 tekan nombor karbonnya nombor 3 dan CH3 lagi satu tekan nombor 4. Karbon nombor 4. senang sangatlah kamu punya ni. Ah, Okay. yang lain semua saja. Semua H sajalah ya. Okay, good. So C dah, D. Siapa D tadi? Dah bernasib baik, dah dibuatkan. Okay. So next, dah D, E. Ada E ke? Siapa? Alia kot. Alia lagi, bukan Alia. Najwa. Najwa. Lain kali tulis Cikgu Jana. E. 3 metil pentan 2 ol. Cepat mengaku. Siapa? 3 metil pentan 2 ol. So, pentan. Pentan maksudnya ada 5. Oh. So, maksudnya sini ada 5. So, 5. 1. Ya Allah ya Tuhan. Okay. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. OH pada karbon nombor 2. OH. 3 metil maksudnya CH3 pada karbon nombor 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. So F. 1, 2 dibromoheksana. Siapa tadi? Dah, mic problem lagi. Okay, terlepas. Cikgu, Ah, ni tak ada cabang kan? yang nombor E ke? F. Nombor F. F. Okay, kalau yang F, cuba kita lukis yang panjang dulu. So, dia kata heksana. Heksana ada berapa C? Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So, dibromo. Dibromo ni maksudnya Br lah pada karbon nombor 1. Maksudnya dia tak cabang, dia ada bromo pada karbon nombor 2. So, itu yang kita panggil 1, 2. Maksudnya pada karbon nombor 1 dan 2. Bromoheksana. So, yang lain tu kamu lukiskan H. Pastikan kaki dia cukup 4. Kalau kaki tak cukup 4, cacat lah kau. So, ini lukiskan H. Okay, saya nak ingatkan kamu ya, H jangan lukis di tepi ni macam ni. Dia mesti at the center. Dia mesti di tengah-tengah. Okay, mesti lukiskan di tengah-tengah. Contohnya macam ni H. Sama lah juga dengan OH. Nampak tak OH cikgu? Cikgu tak attach pada H. Cikgu attach pada O. Sebab O ini dia akan berkongsi elektron dengan C. Okay. Kalaulah contohnya kamu buat dia attach pada H, salah. Ingat ya, formula molekul ni salah. OH mesti lukis pada O. C mesti attach pada O. Jangan kau C kau attach pada H. Yang itu hanya untuk CH3. Okay. Sama juga dengan bromin. Bromin buat kat tengah-tengah lah. Okay, nombor 2. Okay, nombor 2 dia suruh namakan. So, yang pertama, siapa ni? Aidil kan? Iya, aku tak mengaku pula tu. Ke Najwa lah tadi? Najwa pun tak ada, Nurina pun tak ada, Zuamin pun tak ada. Zuamin? Tak ada juga. Koma ni. Okay, yang pertama kamu pergi yang terpanjang. Okay, yang terpanjang ada berapa karbon? 1, 2, 3, 4. So, you have 4 karbon. Kamu ada 4 karbon. So, kamu ada 4 karbon. So, nama dia adalah butin. So, nama dia adalah but. Karbon double bond pada karbon nombor 2. So, but 2 ina. Kumpulan branch dia ataupun dia punya cabang dia pada karbon nombor 2. So, 2 metil but 2 ina. Okay, yang ini pula. Okay, yang ini pula. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. So, ada 5 namanya pentin. Pent. Tapi, double bond pada karbon nombor 2. So, pent 2 ina sebab dia double bond. So, ada cabang? Tak ada. Dia tak ada cabang. So, yang ini pula. So, yang ini, okay, yang ini tengok pada karbon yang terpanjang. So, karbon yang terpanjang ini adalah but
ada 4 pada karbon nombor 1, but 1 ina. Okay, cabang dia pada karbon nombor 2. So 2 metil but 1 ina. So dah namakan dia kata, adakah yang ini isomer? So macam mana kamu nak tahu dia isomer ke tak? Kamu tulislah dia punya formula. Okay, X ni C 1, 2, 3, 4, 5. C5 H 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. H10. Yang ini pula C5 H 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. H10. Okay. C ada berapa? 5. H 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So adakah isomer, Syamil? Syamil, adakah dia adalah isomer? Ya. Ya. Kenapa? Formula apa yang sama? Formula Molekul yang sama. molekul yang sama, tetapi formula struktur yang berbeza. Itulah isomer untuk hari ni selama 1 jam. Okay, so ada lagi baki untuk masa. So tolong buatkan buku kerja, habiskan dan satu lagi kerja kamu adalah untuk soalan nombor 2 page 111, ujian pencapaian. Okay, tandakan ujian pencapaian. Okay, soalan nombor 2 A dengan B, soalan nombor 3 A sampai E. Soalan nombor 3 A sampai E. Okay, dan jangan lupa janji kita buat buku photostat. Okay, sila siapkan buku photostat. Ini dah lama dah cikgu bagi. Jangan kata, cikgu banyaknya kerja. Sebenarnya yang ini cikgu dah bagi lama dah. Syamil pun dia dah siap. Syamil, kau dah buat kan? Yang mana itu? Yang ini yang kau tanya hari tu. Dah. Dah, Alhamdulillah. Yang ini cikgu dah suruh buat dah hari tu. Okay, so kepada pelajar lain tolong tengok page 72. Siapa yang tak siap lah. Minggu lepas cikgu dah bagi tahu. Okay, muka surat 72 kita ada 4 soalan struktur. Okay, tolong buat buku photostat. Okay, kenapa cikgu bagi kerja yang banyak sangat macam ini? Okay, sebab yang pertama, sebatian karbon adalah salah satu topik yang hardcore. Apa cikgu kata hardcore? Topik yang pelajar selalu careless, selalu lupa. Okay, so kerja kamu yang saya ulang lagi sekali, buku kerja. Okay, yang buku kerja tu just fill in the blank because you punya isomer semua dalam buku teks dah ada. Yang fill in the blank untuk kegunaan. Kegunaan sahaja. Okay. Kemudian buku photostat. 4 soalan. Cikgu bagi masa sehingga hari Rabu ya. Okay, kemudian dan buku ini. Okay, buku ini. Ada soalan snap gambar bagi cikgu. Cikgu akan terangkan. Siapa yang masih lagi tak nak bertanya dengan cikgu, kamu sesungguhnya kamu berada di jalan yang sesat. Tolong ya. Okay, kalau tak tahu, tanya cikgu. Jangan sampai kamu punya ketidaktahuan tu sampai SPM. So nanti SPM kamu akan menyesal. So sekarang ni kamu gila, walaupun kamu kata cikgu saya tak boleh lah cikgu, saya rasa saya lemah lah cikgu. Tak, kamu tak cuba. Okay, saya satu je tip saya untuk pelajar tingkatan 5, mana-mana lah, sekolah lama ke, sekolah baru ke, mana-mana, everywhere, okay. Saya akan cakap, satu je tip kamu untuk dapat kimia, rajin. Pelajar rajin buat soalan, pelajar rajin yang bertanya cikgu, pelajar yang rajin bukan last minute students, okay, pelajar itu dia akan dapat apa yang dia usahakan. Percaya cakap saya dan terima kasih untuk hadir kelas saya hari ini. Ingat, kimia adalah mencuba. Kalau kamu tak cuba, kamu tidak akan dapat. Kimia adalah mencuba, so sila cuba, cuba lagi sampai kamu dapat. Okay, terima kasih sebab hadir hari ini untuk kelas saya. Okay. Okay, selamat hadir kelas saya dan tahniah. Okay, kita dah habis bab 2. Okay, tahniah, kita dah habis bab 2. Okay, so kamu punya kerja tolong siapkan. Kita akan tanda, kita akan bincangkan soalan ini insya-Allah
Okay, pada hari Rabu nanti. Okay, pada hari Rabu nanti insyaAllah kita akan bincangkan soalan-soalan ini. Okay, terima kasih sebab hadir dan jangan bosan belajar dengan saya. InsyaAllah kamu semua akan berjaya. Okay, terima kasih. Saya, satu saya nak cakap. Saya pernah mengajar pelajar yang daripada tingkatan 4 sampai tingkatan 5 dia fail. Tak pernah dapat 30 markah pun tak pernah. Okay, apa yang saya buat kepada dia? Saya cari sampai ke rumah, kan PDPR, kan? Tingkatan 5 tahun 2020. Apa yang saya cari? Saya pergi cari rumah dia. Rumah dia kat mana? Hutan Melintang. Kau tahu cikgu pergi Hutan Melintang? Cikgu bawa kereta, cikgu pergi Hutan Melintang, cikgu bagi apa soalan. Sebab dia tak ambil soalan dekat sekolah. Cikgu bagi, cikgu datang rumah dia, saya kata buat. Tolong buat. Cikgu dah datang ke rumah kamu, cikgu dah usaha datang ke rumah kamu, tolong buat. Sejak tu, dia dah menyesal. Dia tengok kesungguhan cikgu sebagai pendidik untuk datang sampai jumpa dia, sampai ke Hutan Melintang cikgu cari dia. Sejak itu, dia nak belajar. Kalau tak, dia tak nak belajar. Asyik banyak alasan. Pelajar ni satu je, dia alasan dia banyak. Saya dapat kenal lah pelajar. Pelajar dia banyak alasan tu, dia maksud dia malas, dia dah tak nak tu, dia dah give up. Satu je saya nak cakap, jangan give up. Kena rajin. Banyak usaha, banyak kerajinan yang kamu buat, insya-Allah kamu akan berjaya. At least pelajar itu, adakah kamu tahu berapa dia punya grade? Dia dapat C+. Dia dapat C+. Pelajar yang selama ni gagal. Kamu tahu gagal daripada tingkatan 4 sampai tingkatan 5, percubaan pun dia gagal. Waktu SPM dia dapat lulus dengan grade C+. Pelajar yang rajin itu yang akan saya tolong. Walaupun kamu tak pandai, satu je. Walaupun kamu pandai, kamu sombong dengan cikgu, sombong dengan siapa-siapa lah, kamu sombong dengan ilmu kamu, so kamu tidak akan berjaya. Okay? So, kamu kena sentiasa rajin jumpa cikgu. Pelajar saya seorang A+ untuk kimia. Okay, yang mana pelajar tu dia punya latihan, kalau kamu nak tahu, tebal. Sangat tebal untuk latihan dia sahaja. Setiap kali esei cikgu suruh buat, dia akan buat. Sekali cikgu, apa seorang cikgu tak suruh buat pun dia buat. Itu, dan dia akan bertanya dengan saya. So, itu adalah pelajar ciri pelajar A+. Kamu sebagai 5 beta daripada Azizian pun saya cabar untuk kamu untuk dapatkan A+. Okay, sebab tahun lepas kita tak ada pelajar A+ daripada kelas beta. Saya cabar kelas 5 beta sekarang, saya cabar untuk kamu mendapat sekurang-kurangnya grade C+. Okay, C+. Itu adalah grade yang rendah lah dah. Yang saya target. So, usaha, insya-Allah kamu akan berjaya. Rajin, baru kamu dapat hasilnya. Okey, terima kasih banyak-banyak mendengar culitan saya. Okay, Assalamualaikum. Okay, bye-bye. Waalaikumsalam. Terima kasih Iko. Sama. Yang itu uji kendiri 2.4 kena buat ke? Uji kendiri 2.4. Mana uji kendiri 2.4 go? Uji kendiri 2.4. Uji kendiri. Yalah, tadi kita dah bincang mah. Kita dah bincang, so you kena tulis lah. Jawapan pun dah ada dah. Okay, boleh. Go. Tulis jawapan saja ke? Tulislah dia punya 1A apa dia, nama dia. So, you lukislah dia punya struktur dia apa. Okey, cikgu. Tak banyak pun. Sikit je. Terima kasih, cikgu. Okay, sama-sama go. Good luck. Okay, any question? Tak ada apa dah soalan? Okay, terima kasih.